Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 23 November 2021, hari Selasa. Kita bersama dengan mantan cikgu Syed Muhammad Mustar untuk sejarah lisan bagi Galeri Muallim sempena sambutan 100 tahun SITC UPSI. Apa khabar Pak Cik? Baik ya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Cik, untuk sesi pada kali ini, sebagai permulaannya, boleh tak Pak Cik ceritakan tentang latar belakang diri Pak Cik, keluarga, anak-anak, lahir di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustar bin Zaid Hashim, dilahirkan di kampung Tanjung Medan, Kelantan Kiri, Parlimen Parit, Perak, Malaysia, pada tahun 1938, iaitu 2 tahun sebelum Jepun. Jadi saya mengalamilah kesengsaraan zaman Jepun dan juga zaman komunis selepas Jepun. Saya mempunyai seorang isteri yang sama umur, 83 tahun, dan mempunyai 6 orang anak. Yang seorang yang pertama ialah arkitek, yang kedua ialah accountant, dan yang ketiga lulusan Universiti Islam Terbangsa, yang keempat doktor Universiti Islam Terbangsa, dan yang kelima, yang keempat Universiti Islam Terbangsa bahagian bebas. Jadi cara sambilan di TV TV Nawar. Dan yang akhir kali lulusan lagi juga, iaitu sebagai seorang pegawai di KM. Boleh tak Pak Cik ceritakan masa belajar di STC, bila masuk sepanjang pengajian di Sultan Idris Training College, apa jawatan yang Pak Cik sertai, siapa kawan-kawan pada masa itu? Saya sebenarnya nak masuk STC dulu ni, guru-guru ni apabila dipilih, dia panggil sebagai guru pelatih selama beberapa tahun. Jadi beberapa orang daripada guru pelatih ini dia ambil peperiksaan untuk masuk ke Tanjung Malik ni, dan saya dalam banyak guru-guru di Perak ni, saya akan terpilih Tanjung Malik pada tahun 1955. Dan saya belajar pada masa itu sehingga tahun akhir 1957, 2 tahun setengah. Kami ini adalah orang untuk pelajaran Tanjung Malik yang terbaik, kerana sebelum kami pelajar-pelajar masuk Tanjung Malik ini ialah selama 3 tahun, dan selepas tahun 1958, pelajar-pelajar yang masuk Tanjung Malik adalah selama 5 tahun. Kami yang tahun 55, 57, 58 ini adalah orang yang paling ringkas di Tanjung Malik selama 2 tahun setengah. Jadi kami belajar di sana lah, dan keluar jadi cikgu di mata kampung. Kampung utama yang saya pergi ialah Kampung Pancor Beruat, yang keadaan sekolah pada masa itu ialah terbina daripada batang-batang pokok bakau dengan tiang dinding sekerat, dengan papan tidak bersimen, dan bangku-bangku sekolah pada masa itu ialah untuk 3 orang, satu bangku panjang. Jadi dalam kelas kami itu ada 6 kelas, tetapi oleh kerana sekolahnya kecil, maka semua kelas itu dalam satu bangunan, dan kebanyakan semua kelas dalam kelas itu adalah satu baris, satu rejah, tidak didinding oleh apa-apa. Dan satu ketika saya mengalami bahawa sekolah tu hampir runtuh di tiup angin. Orang kampung gotong royong membela semua. Itu cerita sejarah sekolah zaman dulu.
Pakcik ingatkan lagi siapa guru-guru, siapa cikgu yang mengajar pakcik masa di SITC? Tak apa ingat. Tak ingat. Okay. Sebabnya dah 83 tahun. Yalah. Pada masa tu Tanjung Malim pada tahun 1955 hingga 57, apa yang macam mana kawasan Tanjung Malim pada masa tu? Apa peristiwa yang berlaku bila kita nak merdeka? Kedudukan sekolah SITC Tanjung Malim, pelajar-pelajarnya duduk di dalam enam bangunan. Bangunan pertama, bangunan 3 sebelah utara, 3 di Tadaan Selatan. Tadaan Utara tu Datuk Maharaja Lela, tak ingat lagi 2. Tadaan Selatan terdiri dari Tun Perak, Tun Selanang dan tak ingat. Dan dia bangunan panjang. Dalam satu-satu bangunan itu terletak semua pelajar daripada tingkat tahun 1 sampai tahun 3. Dan artinya tiap-tiap bangunan itu campur lah. Dia terkuasa. Jadi apabila adakan sukan, kami bertanding atas nama bangunan masing-masing, nama rumah masing-masing. Dia tidak melalui kad. Jadi campurlah dari tingkat tahun 1 sampai tahun 3, berlawan dengan tahun 1 tahun 3 di rumah lain. Itulah keadaannya. Namanya Tadaan Selatan dan Tadaan Utara. Tadaan Utara 3 buah, Tadaan Selatan 3 buah. Itulah keadaan. Masa tu pakcik rumah mana? Tun Selanang. Tun Sri Lanang. Ya. Untuk pasukan hebat sampai sekarang. Ada ke nama tu lagi? Ada. Ada ke? Ada nama rumah sukan sekarang ni. Oh ya. Kalau pakcik ingatlah apa pengalaman yang pakcik tak boleh lupakan pada masa itu? Yang tak boleh kau lupa ialah pengalaman makan sebelah pagi adalah makan roti bok. Dan tiap-tiap kali kami tak lalu makan, habis terbang menuju kawan. Sepupu ke sana, sepupu ke sini. Jadi tak ada siapa peduli pun. Tunjuk perasaan yang orang itu. Tak pernah peduli pun. Yang roti bom merata-rata waktu pagi. Jadi saya itu satu pengalaman yang aneh. Sebabnya tak lalu makan. Gabung. Okey. Pada masa pakcik belajar di SITC tu, masyarakat di situ macam mana? Apa pandangan mereka terhadap SITC pada masa tu? Ikut pengalaman saya, pandangan masyarakat tak ada apa-apa. Sama je. Sebab kami keluar ke pakai mana tu, maka tak ada pula melayan apa-apa dan tidak pula mengusik apa-apa. Kami dalam keadaan biasa. Masyarakat kampung tak berapa hiraukan keadaan pelajaran mesti. Sebab nombor satu tu kami tidak ada peluang mesra dengan orang kampung begitu. Satu saya yang kenangan saya yang menarik sekali ialah apabila kami ada masa lapang, kami keluar berkelak kepada sungai yang dekat. Sungai tu saya ingat, Sungai Bernam. Sungai Bernam yang paling dekat dengan SITC tu. Kami akan mengikut pantai sungai ke ujung mencari durian hutan. Pakai lorong hutan yang masuk kampung dan orang-orang pergi tapi tak ada kisah orang gitu. Tak ada kisah orang ramai melalui jalan kampung. Masuk hutan lah pergi tu? Masuk hutan? Memang hutan lah tepi sungai hutan. Tapi ada jalan lorong pergi sungai. Barangkali lorong orang memancing dan sebagainya. Masa pakcik belajar kat situ kan pada tahun 57 tu, masa tu zaman nak merdeka kan. Jadi ada apa-apa perkara yang berlaku masa tu? Apa yang dibuat kejadian pada di SITC? Ada sambutan Hari Merdeka yang dibuat dan ada gambar dan saya tak ingat siapa perasmi, tetapi kami berbarik semua di Padang dan ada kumpulan pengakar
pemula lain yang tokan dan sebagainya berbaring masing-masing, dan termasuk semua pelajar yang tak Malim untuk berbaring di padang. Pada masa tu Pakcik ada masuk mana-mana persatuan? Bola sepak. Boleh cakap? Ada saja. Pasal pilih bola sepak, pasal Pakcik main parking dari wing kiri. Main bola, main wing kiri. Apa wing tu apa dia maksud? Sayap kiri yang saya kiri. Masa tu dah ada buku untuk belajar ke? Untuk jadi buku rujukan masa belajar di SITC tu? Apa buku yang digunakan? Yang ada bukunya macam buku disebut ilmu alam, buku bahasa, buku sejarah. Itu yang ada saya ingat. Buku yang ada yang lain banyakkan buat kerja tangan dan berkebun. Jadi yang seronok tu berkebun tu, seorang pelajar kena pilih satu batas. Apabila batas dia tu tua, dia tinggi markah. Markah tambahan kepada kelulusan tak. Jadi kami terpaksa sebelah pagi selalunya pergi kebun dulu. Kita pergi ke berkebun. Menjaga kebun yang bagi hati ya. Masa tu ada perpustakaan? Sekarang ada. Ada. Tapi tu buku-buku yang banyak ni ke buku sejarah, buku cerita Melayu. Sebab pelajar di pengalaman saya ikut jadi cikgu pada masa itu, tiap-tiap guru yang di maktab ni dia ajar ialah pelajaran yang diajar balik ke sekolah, ikut sekolah pada masa itu. Pada masa itu di Malaysia ada 4 jenis sekolah. Sekolah Inggeris, sekolah benda kelab Inggeris, benda Melayu, benda Cina, benda India. Jadi di dalam sekolah rendah pada masa itu memang tak ada persatuan kaum. Sebab India sekolah India, Cina sekolah Cina, Melayu sekolah Melayu. Di sekolah India pada masa itu yang kami tahu ialah sistem pendidikannya berasal dari India dan cikgu pun kebanyakannya datang dari India. Begitu juga sekolah Cina yang ini adalah tinggalan sejarah sebelum perang. Dan masa kami sekolah itu masih dengan sistem itu, iaitu sekolah Inggeris dengan Inggeris, sekolah Melayu dan Melayu. Kebanyakan pelajaran di sekolah yang kami belajar kalau buat kira tak lebih dari angka 1000. Dan gunakan papan batu. Papan batu tu apabila habis nak menulis kira, padam dengan daun setawa, air setawa. Dan kami belajar tulisan jari pula. Tulis jari, dengan habis tu tulis bunyi pula. Matematiknya tak lebih dari 1000. Jadi itulah pelajaran yang diajar balik apabila keluar dari Taim Malim. Tak lebih dari itu. Tak ada sains. Dan juga mengajar mereka berkebun dan kerangsangan yang dia buat dengan guru. Itulah pelajaran sekolah. Dan sebab itulah pelajaran Taim Malim seperti itu. Kamu tak ada belajar sains dan sebagainya. Masa tu Pakcik ingat ke kat mana perpustakaan? Kat mana tempatnya? Saya ingat kat mana. Bila kali terakhir Pakcik datang Taim Malim? Sebenarnya Pakcik selalu datang Taim Malim. Sebab sambil lagu Kuala Lumpur singgah. Tapi tak masuk dalam, tengok dari luar. Boleh kata yang baru ni berapa ke? Bilang tidak 2-3 bulan sudah. Tapi tengok Taim Malim dan sering apa gua je. Selalu balik Taim Malim. Terkenang kata lama. Pakcik suka mengenang kata-kata lama. Lalu je. Apa nama Pakcik masa habis di belajar di SITC, lepas tu Pakcik hantar ke sekolah mana sampai habis pencin? Macam mana? Ada daripada habis belajar tu, Pakcik mengajar di sekolah mana yang pertama, yang kedua, sampai tak pencin. pindah-pindah? Oh, yang pertama Pakcik belajar di Kabah.
Dia itu pancor. Pancor. Macam mana bangunan rumahnya dari tu. Lepas tu Pakcik pergi masuk Tanjung Malin tadi. Keluar Tanjung Malin, Pakcik masuk ke sekolah kebangsaan Lambau Kanan di sini. Itu Lambau Kanan selama 2 tahun setengah. Lepas tu sekolah kebangsaan Pulau Payang Kota selama 3 tahun. Lepas tu dah ke kanan setahun setengah. Dan kemudian satu ketika ada percubaan untuk masuk maktab orang bahasa. 75 orang yang periksa permasalahan di Perak Tengah. Pakcik 2 orang yang dapat pergi, iaitu saya Muhammad Mustar dengan kawan saya namanya Adnan. Dan bang saya berhantar mengajar ke sekolah menengah Iskandar Cipari, bangunan Inggeris selama 3 tahun setengah. Kemudian tukar ke sekolah Kelantan Melayu Paris sampai tahun 82. Kemudian turun balik ke sekolah rendah, balik ke Lambau Kanan, kemudian ke Pulau Padang dan sekolah rendah Iskandar Cipari bersara tahun 2003. Pakcik bersara tak diraikan di sekolah kerana Pakcik penentu pegang jawatan kuasa Persatuan Guru-Guru Malaysia bahagian daerah Perak Tengah dan Perak, dan diraikan bersara waktu di Hotel Perkasa Sabah, di Hotel kaki bukit Kembali. Jauh. Diraikan oleh Beliau Guru Malaysia di sana. Dan esoknya diraikan pula urusan di Perak di Pangkalan Muri. Jadi Pakcik tidak bersara, tidak diraikan oleh sekolah. Pakcik tak ada sekolah. Diraikan di tempat yang hebat. Tak tahulah hebat, tak hebat. Okey. Pakcik ada aktiviti luar, maknanya selain daripada menjadi guru, aktiviti dengan kemasyarakatan. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Dari segi politiknya, daripada tahun 1963 sampai tahun 1980, sekarang 19 nanti yang dipegang. Dan saya pun ada nanti sebagai guru budaya sekolah. Ada gambar guru budaya sekolah di Kuala Kangsar, di bawah bimbingan Tatan Budaya Kuala Kangsar, menjadi guru drama dan tarian. Dan hasil perkembangan dihantar balik sekolah, tiap-tiap kali sukan sekolah ada 36 penari perempuan. Ada perempuan dekat 3, dekat 2 cantum. Dan kumpulan ini dipinjam oleh Sekolah Menengah Malaysia dan juga Sekolah Menengah Tabas Shah Langgar. Saya itu dalam bidang persatuan, saya juga memegang persatuan belia daerah yang ada mengamalkan beberapa cara pembawa drama dan menetapkan sertifikasi seperti timbul tak dimanakan ku cari ganti. Lepas itu saya juga pernah menjadi pengurusi Persatuan Sahara Guru-Guru Malaysia dari peringkat daerah dan peringkat negeri, dan pernah bersama-sama perjuangkan persaratan guru. Ada beberapa perkara persaratan guru yang kami perjuangkan. Pertama ialah bila kami kaji, saya buat kajian di daerah ini, daripada 300 lebih ahli pesara, ada beberapa orang pesara yang pencennya RM55 sebulan. Dan kami fight sehingga sekarang yang jadi zaman Anwar Badawi, dia naik 900 sebulan. Dan begitu juga pada masa Persatuan Sara itu dapat berapa pencen terbitan yang pergi kepada isteri kata suami. Bila Sara itu, bila Sara lebih 12 tahun, ditarik 30%. Kami lawan balik. Kami kata apa pasal nak tarik balik, sebab apa namanya pada masa itu kalau umur 12 tahun selepas suami meninggal, mungkin dah makin tua dah, patutnya makin ramai, banyak lagi belanja semua buat. Diterima balik. Dan juga ada sekurang-kurangnya 5-6 perkara yang akhirnya ialah semua pesara-pesara yang ada masalah perubatan
boleh claim balik ke bahagian pension. Tetapi diluluskannya hingga tahun 12 tahun kemudian saja waktu ditarik balik. Jadi saya merasa 5 tahun bahawa kami suami isteri boleh claim selama 5 tahun, minggu lebih, sebulan, setahun dah duduk pension untuk membayar perubatan. Sekarang tak ada. Lagi tak ada. Kemudian saya juga memegang selama lebih 10 tahun satuan ini kelab kerajaan Harap Kematian ialah bermula tahun 1990 sampai 2016 selama 16 tahun. Dan pada mulanya saya ambil dengan tidak ada peraturan dengan kutip Pakar Kusika di kampung-kampung. Tapi sebenarnya saya baik. Masa itu saya ada terima jawatan itu hanya ada 8,000 duit simpanan terakhir. Tapi selepas saya pegang selama 15 tahun, saya tinggalkan dengan 56,000 kutipan dan ahlinya meningkat 800 ribu. Dan kemudian saya juga pegang panjang. Sekarang saya pegang penasihat klinik Botol tahun 1996 dan tahun 2000 membina klinika yang ada Kota Kanaka dan dewannya pun nama saya pun. Pusat Pemulihan dalam Komuniti dengan berapa kali DO bagi pembukaan sampai 3 kali tu 40,000 dan akhirnya mereka ni sekarang popular sebagai pembekal rojak, daerah dan juga di sekitar ini keras tangan seperti buat mereka ni diberi pada tahun 2012 satu projeknya terapi seramik yang dibekalkan oleh bekas isteri Menteri Zafira dan selama 30,000 mereka membina tanah liat jadikan piring dan benda ni sekarang dibeli oleh banyak tempat termasuk kononnya pernah sampai ke Istana Keluar Kansai yang beli Intan Suraya dan juga Lutera. Jadi itu penasihat. Saya juga fungsi dan penasihat juga. Saya megang penasihat ni sehingga tahun 2016 dan pernah menubuhkan ketuaan yang dipanggilkan kelas Regotu. Dan sekarang ni masih ada jalan kelas Regotu dengan sekali kita bekalkan sebanyak 16,000 alat pelajaran Regotu. Jadi itu di antara yang saya juga sebagai wakil. Bila saya bersara tahun 1990 saya dipilih oleh Parlimen Paris Anik Karya Datuk Masalah dan saya bekerja dengan dia selama dia rakyat. Dan kenangan saya yang tak pernah saya lupa meja ni kenangan dia lah, pejabat dia dah saya pakai sampai sekarang. Dengan Anik Karya Datuk Masalah Parlimen Paris. Itu yang saya pegang. Dan yang ke satu di bawah Badan Kebajikan Veteran UMNO ada buku ni, ada gambar-gambar tu, iaitu kami bertugas semula ditubuhkan oleh Ulah Badawi Ipoh tahun 2006 dan saya pegang sampai sekarang masih bersara. Dan isinya adalah kami dibekalkan waktu itu untuk kebajikan mengulang bekas-bekas pemimpin kampung, iaitu bekas ketua kampung, bekas komuniti diraihkan tiap-tiap tahun mulai 2006 pada sampai 2018, iaitu kita melawat mereka yang terlantar. Ada yang terlantar tu berumur terlantar selama 15 tahun, ada yang terlantar 12 tahun, ada yang terlantar 10 tahun. Dan mereka ni bila kita datang terai bagi mereka selalu mengeluarkan air mata dan kesedihan kerana mereka kata bahawa kami sebelum ini tak ada satu nak rawat tu dengan Cikgu Syed dan orang-orangnya kan mereka
amat tangguh dia kerana memerangi dalam hidup. Dan kebanyakan ahlinya lebih 380 orang dan muzurnya lebih 52 orang. Dan perkara ini telah terhenti apabila raya 2018. Tak ada. Duitnya masih habis simpan. Pasti akan kami hantar ke mana yang pasal bermasa nak berhara, masa nak terang air, anda peruntukkan banyak RM50,000 untuk orang-orang tua masa. Itu je. Apa rasanya pandangan cikgu tentang pendidikan sekarang, sistem pendidikan sekarang, apa yang berlaku di Malaysia pada masa ini? Sebanyaknya dalam buku tu ada ulasan saya. Dalam buku yang tadi tu sebut tu. Macam ni, saya pertama saya masa jadi guru, saya lalu terkenang. Saya rasa ada dua sebab pertama benda yang saya kenangkan tu sedih. Kerana saya mengajar tingkat 3. Saya tingkat 3. Yang kelas ada tingkat 3 ni banyak kelas. Daripada A sampai ke G, H. Kelas H tu saya dapati lebih daripada 20 orang atau 40 ahli tu yang tak tahu baca Fatihah. Jadi pada saya sedih lah macam mana orang ni nak kahwin. Dan saya tak mampu nak membantu, walaupun mereka saya ikhtiar untuk membantu mereka membaca Fatihah. Tapi kalau mereka tidak bantu orang lain, dia tak settle. Baik, saya tanya mengapa kamu tak tahu betul-betul, tak pernah dengar ayat mak, tak ada. Tak pernah dengar ayat mak semayang. Jadi saya tak tahu, itu perkara pertama yang saya betul. Saya khabar kepada Ustaz Guru Agama. Saya kata kita ni sekarang pembelajaran kita ni terlalu jauh menyimpang. Sebab sepatutnya agama yang dihantar ke sekolah ni hendaklah dipahami, bukan hafalan. Saya khabar pada Ustaz tu, cikgu kalau apa itu nak buat nanti dia tu tak habis seribu. Cikgu Ustaz jawab, saya tak mahu jawab. Dan saya merindui lagi tu supaya menteri pelajaran ini agamanya nak, seboleh-bolehnya nak orang ada agama, supaya menyampaikan perkara-perkara ini kepada murid yang kecil-kecil tu. Apa tanggungjawab kita sebagai negara membiarkan katalah 17 orang setahun yang saya jumpa yang dalam kelas H ni, dia masuk ke menengah dulu, yang tak tahu baca Fatihah, siapa bertanggungjawab? Kerajaan. Jadi saya rasa perkara ini amat betul dipentingkan oleh guru agama di kelas, supaya baca Fatihah tu bagi ajar dia apa Fatihah tu maksudnya. Mengapa kita baca Fatihah? Mengapa kita semayang? Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah bila kita dah nazak dan sebagainya. Jadi kalau macam yang tadi saya jumpa, saya dapati benda yang pelajaran agama di Yanun. Saya dah pernah hantar tentu kertas kerja saya kepada Muhyiddin Yassin Menteri Kerajaan. Dia memang tak terima pun. Dia tak apa. Artinya apa cara pandangan saya ni tak berguna. Jadi saya rasa kesal sikit lah tentang itu. Sebab saya rasa saya terpalit sama tentang masalah kegagalan agama di sekolah. Kerana budak-budak yang keluar dari sekolah tak faham sepenuhnya agama Islam. Dia pun tahu agak hukum, dia tahu bagaimana mendekatkan diri dengan Allah, tak ada. Jadi bila agama boleh buat semayang, tapi mampu ke mereka memahami bagaimana masa semayang nak mengikuti meletakkan diri kita betul-betul di hadapan Tuhan. Saya tak sangka mereka boleh. Kalau Fatihah pun tak tahu. Saya memang itu saya suka sedih. Pengalaman terakhir saya mengajar, saya kecewa dengan sistem pelajaran agama. Dan sekarang ni SITC ni dah berubah daripada SITC berkembang menjadi MPSI, IPSI dan sekarang UPSI. Jadi apa pandangan Pakcik tentang maktab yang dah berkembang sekarang ni melahirkan kerajuan pada zaman UPSI ni? SITC ni ialah jadi cik. Jadi saya punya gambaran, harapan saya baliklah yang saya kenangkan tadi, kehilangan yang saya rasa tak kecil-kecil kan, tentang bagaimana guru-guru ni
patutnya kena menolong guru agama yang mendidik. Saya tak tapi kita betul-betul bersama dia. Apa yang kita baca minta supaya dia faham. Adakah guru agama tu mengajar begitu? Saya nak tanya. Jadi itulah kesayuan saya bila saya jadi guru, saya melihat pendidikan yang berada di sekolah. Pakcik ingat ke masa pakcik belajar dulu, masa di SITC, macam mana pakcik nak datang ke SITC, pengalaman bila nak balik kampung ke, apa-apa kenderaannya ke, atau macam mana dengan ekonomi pada masa itu? Tak ada masalah. Tak ada salah. Sebab saya kata semuanya saya rasa seronok lah. Sebab di kawasan Parit pada masa itu, saya lah seorang katanya maling, cikgunya seorang lah kalau Melaka. Jadi tak ada orang lain daripada saya megah, satu megah pun. Kerana kami rasa maktab Cik Malim tu begitu istimewa. Pada masa itu, tuan, yang banyaknya dari cikgu, terutama yang dari cikgu soal dia, kalau pergi dapat ke Brainsword Love dulu, macam orang pergi haji, orang meraih kan pergi, ya Allah, kononnya. Jadi macam Cik pun boleh jadi cikgu, tak tahu macam mana pandangan orang besarkan kami di sini. Kita macam banyak calon macam ada macam mana dekat makcik dekat. Masa tu dia belanja macam mana? Belanja kami ada 2 poket, dia bagi 2 poket cukup. Tak ada masalah, rasa cukup ya 2 poket. Berapa? Saya ingat dah 2 poket itu berapa tu? Tanya Malim. Dia RM15. RM15. Lepas tu naik RM30. Naik RM45. Tapi masalahnya, Dia dapat RM45. masalahnya Tapi kita dulu RM45 tu dah cukup. ya. Ya. Nah itulah yang berarti amat bantangkan apa. Masa pakcik mula mengajar tu, masa pindah lepas habis belajar tu, gajinya itu berapa? Kata Gaji RM70. mula juga pelatih mula 70. Tapi alhamdulillah kami dapat duit 70 pada masa itu. Masa jadi pelatih sebelum masuknya Malim. Gaji 70 tapi boleh bagi mak RM20 sebulan. Pasal kami, macam saya tu panca beruat. Apabila kami turun bersama-sama orang laut tu untuk pergi Bukit Kerang, dia bagi setin juga. Lepas tu pergi pula sana apa? Terobok tu, serupang sekor. Mana tak cukup? Serupang sekor. Berat. Jadi masa itu terlalu murah, barang murah. 15 kita rasa musabah untuk kami pergi. Cukup. Kita minta lah. Terlalu rendah. Betul. Tapi masalah yang kami alami masa belajar. Sebelum dapat jadi cikgu. Dan saya, ayah saya hanya bekerja sebagai seorang register 2 keping sehari yang menyeberang sungai, naik bukit, lepas tu turun balik nulis 2 keping sehari. Dan apabila saya mengaji tak ada di lain kiri, saya kayu bersikap dari lain kiri ke Parit dengan bersikap zaman Jepun hingga lain Jepun dengan setiap hari. Dan tolong ayah saya dapat jual doyan. Sebab dia ayah saya buat doyan ke pun jual. Jadi apabila saya temu duga untuk jadi cikgu kali pertama tak dapat, tu lah jual doyan ni kan. Jadi macam mana tengah saya mana jual doyan bekal aku pelawat saya kenal. Kamu kan temu duga cikgu, ya? Atau macam mana kamu tahu? Tak tahu dulu tak. Kata dia saya kecil. Dia tak dapat. Lalu esok pergi ke Ipoh. Apa saya? Ngaji tahun 7. Tahun itulah pula ada setahun 2 tahun ada jam 7 tahun Melayu. Balik ke rumah jumpa dengan ayah saya. Ya, cikgu suruh kita Ipoh. Saya kena belajar Ipoh. Aku mana tahu Ipoh kan. Dia kata ayah hari ni saya buat azam, ayah ikut saya. Kita kelari naik ke naik tiga merang ke tambang dan dah senja kita numpang rumah ni tidur. Namanya pada hitam. Yang itu kan saya tempat boleh tidur. Yang saya bawa ialah
2 pasang sekolah, rantai sendiri, sekurang-kurang jalan. Tapi bila letak last gini, yang ke-35 saya, kita dah dapat izin. Bila dah siap daftar, saya duduk di bawah pokok mempelang di depan sekolah. Cikgu tu tanya, apa yang kerja sini tu? Anak tu Haji. Ayah saya tak Haji tapi dia pakai obat. Haji, tak tahu mana saya letak anak saya. Jadi saya kenal macam ni lah. Nanti tanya orang rumah saya tu boleh terima. Cikgu tumpang orang besar. Malang dulu situ. Anaknya semua sekolah Inggeris. Kena numpang dia dapur. Tak berkawan dengan sesiapa. Dia memang cakap Inggeris je. Saya patang untuk tahu dia Inggeris. Dari tiap-tiap minggu balik, ada pak saudara pergi ke sebuah besan, pak abang saudara pergi ke sebuah basikal yang speed dia, yang tik-tik-tik. Saya berulang tiap minggu balik kampung. Yang paling laju semasa basikal benda tu dah 1 jam 58 minit dari ke Pahari. Yang paling itu adalah zaman komunis. Tiap-tiap minggu berulang dengan basikal. Dari zaman. Pahari? Ya. Yang saya tak dapat gambarkan dalam kehidupan saya seperti itu seperti ini. Dan banyak benda yang saya alami ada secara kebetulan. Tadi yang dalam nak wujud, saya dapat satu. Jadi saya teringat balik bagaimana Tuhan menolong antara kami yang baru saja tunang apa nama 28 tahun 61 2063 dia hantar kat saya ke Kuala Lumpur tak pulang bahasa, tak jadi kahwin dalam 4 tahun setengah. Itu pengalaman. Jadi itu dah main dokumen sebab yang makcik ni pun numpang ke rumah pak saudara di Kuala Lumpur pun Haji dah setuju dapat jadi hamba dia bawa pak saudara yang perlu sebagai sisi oleh Kuala Lumpur pun juga dapat jadi cikgu dah setuju. Itulah kehidupan kami. Pelingan untuk susah. Ya. Ada apa lagi ke? Soalan sempurna 100 tahun. Sikit lagi ni, tamukan 29 usia akan menyambut 100 tahun lah SITC UPSI. So ada pesanan atau koordinator pakcik kepada semua warga PSI ni. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada semua penghuni UPSI, sama ada guru, pelajar, pada gambaran saya pendidikan harus dicantumkan dengan kepahaman bagaimana penghayatan agama. Sebab apabila lari daripada penghayatan agama, beranggapan kita akan kehilangan banyak benda dalam kehidupan, dalam kebahagiaan dan merayu supaya kita benalah Malaysia dengan pendidikan yang kelas dan jujur, dan supaya disemaikan dengan sifat-sifat dalam semua bentuk pelajaran dalam amanah keislaman. Gambaran saya dalam masa mendidik, saya dapati semua pelajaran menentukan bahawa dia terjelas betul pendidikan adalah latar belakang agama yang baik, maka dia akan jadi pendidikan baik, bersopan santun, hormat, tidak rasuah dan sebagainya. Jadi saya banyak pegang pada pendidikan yang banyak seperti perkara kematian daripada 8,000 tabung akhir tahun 2010 tahun 1990 saya tinggalkan dengan keuangan yang 59,000. Jadi saya letakkan tanggungjawab saya kepada saya pada pendidikan itu lah, bukan untuk saya di dunia, untuk kami semua kat sana. Dan saya juga teringat cikgu pengurusi pada kematian sebelum saya adalah cikgu jas satu saya. Terima kasih kepada dia. Dia telah menyebutkan saya tolong jaga kematian saya. Kami nak numpang dari doa-doa ahli akhirat ni untuk membantu kami di akhirat nanti.
Kerana inilah kebijakan yang ada pada kami. Jadi khairat kematian yang benar ni adalah untuk disediakan oleh turun-temurun oleh keluarga kita, mudah-mudahan mereka ingat kat kami pada masa bila-bila mereka mengadakan perjumpaan dan sebagainya. Jadi urusan ini, urusan yang saya sebut tadi agak menyentuh saya. Saya akan bersedih dan sayu apabila takut khairat kematian mati. Dan alhamdulillah sebagai museum baru saya nampak semua rujuk dari saya balik apabila masalah khairat terwujud. Mereka terpegang pada saya dan mereka menganggap mereka akan teruskan. Sekarang ni khairat ini sudah ada kereta sendiri dan dari jenazah sendiri dan ada pegawai mandi jenazah, ada pegawai dalam kubur, ada pegawai berbagai-bagai urusan pengangkutan untuk khairat ni sekarang berpusat di masjid belum ribu. Saya rasa syukur kerana dan PDK yang saya sebut tadi pun saya nampak promosi yang telah nanti itu Allah terus meneruskan pandai bawa diri untuk menyatukan dan orang-orang itu adalah bekas murid saya. Haji untuk khairat kematian Haji Nasir bin Rashid dan PDK adalah Ustaz Abdul Rahman bin Sina, bekas murid sekolah menengah saya di Iskandar Sabah. Itulah. Jadi itulah harapan saya supaya institusi UPSI ini mendidik, menyentuh, menyantun tentang cara pewujudan sebagai seorang pendidik yang beragama. Okay, terima kasih Pak Cik atas kesudian menyambut kami di sini dan meneruskan rakaman lisan untuk SITC UPSI. Jadi saya pun mengucap terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi hadir menjenguk orang tua-tua saudara ini, dan kami harap orang yang muda-muda akan penyambung zuriat negara di masa akan datang lebih baik dan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey, boleh? Okey dah. Boleh betul? Dan nanti kita edit lah nanti mana yang tu bagi dia bersambung cantik lah. Ya. Atau kalau besok buat menjadi besok, boleh ke salinan seperti nak tengok? Nanti kami minta yang editor tu nanti buat cantik nanti baru kita hantar balik.